Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Cik Ahmad Bazuki bin Husin, golongan kanan pentadbiran. Puan Ratna Dewi binti Kosmin, golongan kanan Had Dewan Murid. Puan Asliza binti Awan Sulong, golongan kanan Co-Curriculum. Puan Aizal Naim binti Muhammad Junid, golongan kanan Pendidikan Khas. Guru-guru, ibu bapa, seterusnya anak-anak murid yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pembukaan sekolah bagi sesi baru 2022 akan dilaksanakan pada 21 hari bulan Mac 2022. Pembukaan sekolah ini adalah untuk bertujuan bagi memberi peluang pada anak-anak kita untuk terus belajar, ya, untuk menerima ilmu di sekolah ini. Selamat kembali ke sekolah saya ucapkan, dan diharapkan apabila sekolah dibuka dengan sesi yang baru, azam pun baru. Jadi bagi ibu bapa perlu memberi semangat pada anak-anak untuk terus belajar, untuk mengejar ilmu di dunia dan di akhirat. Kita harus memupuk semangat pada anak-anak supaya bercita-cita tinggi untuk mencapai kejayaan dengan pelajaran sahaja yang boleh mengubah kehidupan kita. Ilmu yang dapat amat bermakna. Baik, bagi guru-guru, dan saya mewakili guru-guru dan juga para pentadbir, ya, berharap dengan pembukaan sekolah pada tahun ini, ibu bapa telah bersedia dan memberi kelengkapan kepada anak-anak untuk mereka lebih bersemangat dan bersedia untuk hadir ke sekolah. Okay? Saya percaya guru-guru juga telah bersedia untuk memberi didikan kepada anak-anak, kerana setelah kita bercuti panjang selama 3 minggu, jadi sudah tiba masanya kita kembali ke sekolah untuk memulakan sesi pengajaran yang baru. Ya, besarlah harapan saya, ya, kita akan dapat bekerjasama, iaitu ibu bapa, guru dan juga murid-murid bekerjasama untuk kita membangunkan sekolah, memberi kemajuan kepada pihak sekolah, dan secara tak langsung kita memberi keselesaan kepada semua untuk hadir ke sekolah, untuk kita teruskan rutin harian murid-murid dengan belajar. Baik, harapan saya apabila murid-murid kembali ke sekolah nanti, mereka akan mula aktif dan mula melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Pihak sekolah telah membuat perancangan yang teliti untuk anak-anak murid, dan saya berharap pada tahun ini, pada sesi sekolah ini, ya, sekolah Kebangsaan Shah Alam akan lebih cemerlang dari segi pencapaian, penglibatan co-curriculum, co-akademik, dan juga cemerlang dari segi sasiah, ya. Segala disiplin yang perlu ada pada murid ini sebenarnya akan menjamin kejayaan murid-murid. Jadi akhir kata, okay, saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah sekali lagi kepada semua, ya. Semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Taala, dan untuk kita menghindari sesuatu yang berlaku, sila patuhilah SOP, kerana sekarang masih lagi kita dibelenggu dengan virus COVID-19 yang sentiasa menghantui kita, dan nasihatlah kepada semua supaya menjaga diri, jaga SOP untuk mengelakkan penyakit COVID-19 ini berlaku dalam kalangan kita. Akhir kata, saya mohon maaf jika saya tersalah kata, terlanjur bicara, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid dan guru. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat ibu bapa dan murid-murid yang disayangi sekalian.
Saya selaku penukanan pentadbiran kurikulum SK Shah Alam. Sudah tentu murid-murid mempunyai semangat dan azam yang tinggi untuk meneruskan pembelajaran bersama guru-guru dan rakan-rakan di sekolah. Seperti semua sedia maklum bahawa sistem penggiliran masih lagi berjalan yang terdiri daripada kumpulan A dan kumpulan B bagi setiap kelas. Bagi murid tahun 3, tahun 4 dan juga tahun 5. Bagi tahun 1, tahun 2 dan tahun 6 perlu hadir ke sekolah seperti biasa. Waktu persekolahan adalah 7.40 sehingga pukul 12.30 bagi murid tahun 1, 2 dan 3. Manakala bagi murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 akan bermula 7.40, berakhir pukul 1 tengah hari. Unit kurikulum SK Shah Alam telah menyusun pembelajaran murid-murid sejajar dengan perkembangan kurikulum kebangsaan. Berlandaskan itu, pembinaan jadual waktu, program-program dan aktiviti-aktiviti telah dirangka untuk murid-murid. Bentuk penilaian pentafsiran murid-murid berlandaskan PBS, iaitu penilaian berasaskan sekolah, yang merangkumi 3 elemen. Yang pertama, penilaian berdasarkan bilik darjah. Elemen kedua, PAJSK. Dan elemen ketiga, psikometri. Ini tertumpu bagi murid-murid tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Suka saya ingatkan kepada semua murid-murid agar sentiasa menyiapkan tugasan dan juga latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Kerana setiap tugasan dan juga latihan yang diberikan itu terdapat markah dan penilaian tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2, tahap penguasaan 3, 4 dan juga tahap penguasaan 6 paling tinggi yang akan ditetapkan oleh guru nanti. Suka saya ingatkan sekali lagi, pastikan murid-murid siapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Jika tidak dapat di sekolah, siapkan di rumah. Akhir kata daripada unit kurikulum, belajar terus belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Guru Besar SK Shah Alam Encik Muhammad Faizul bin Abdul Majid, rakan-rakan pentadbir, para ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 2 hingga tahun 6 SK Shah Alam. Selamat bertemu kembali. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa taklimat ataupun panduan untuk murid-murid tahun 2 hingga tahun 6 yang akan mula bersekolah pada 21 Mac 2022, iaitu pada hari Isnin nanti. Perkara pertama yang saya nak sentuh ialah tentang SOP COVID-19. Murid-murid masih lagi perlu pakai mask ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, murid akan diperiksa suhunya di pintu masuk sekolah di pagar A atau pagar B. Okey, murid-murid akan bawa makanan sendiri, sudu garfu ya, yang tak akan dikongsi oleh mereka dengan kawan-kawan lain ataupun order melalui guru kelas. Okay, bawa juga kit peribadi seperti sanitizer, tisu basah ataupun lap untuk lap meja selepas makan. Okay, pastikan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tiada gejala ya. Tak demam, batuk dan sesama. Okay, jika tak sihat itulah ya, jangan hantar ke sekolah. Baik, perkara kedua ialah dari segi keselamatan. Pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan jika naik van ataupun bas sekolah, pastikan pemandu van ataupun bas sekolah itu telah pun mendapat vaksinasi penuh ya, ataupun booster. Okey, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan ataupun transporter akan hantar anak-anak, kami sangat alu-alukan menghantar di pagar B ya, sebelum 7.30. Okey, tolonglah jangan hantar di pagar A sebab pagar A itu ialah laluan utama. Ada banyak kenderaan lalu lalang di situ, bas pun lalu di situ. Nanti dari segi keselamatan dan juga kesesakan lalu lintas ya,
sangat-sangatlah berbahaya, ya. Tapi kalau selepas 7.30 boleh turunkan anak di pagar A, tapi bukanlah di pagar A betul-betul di depan tu. Parkinglah di tepi, hantarlah anak ke pagar A, ya. Tapi kalau waktu hujan, tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar anak di pagar B dan juga boleh juga masuk melalui pagar C, okey. Turunkan anak di kawasan parkir yang di bersebelahan dengan surau tu, ya. Okey. Baik, pulang pula boleh juga gunakan pagar A dan juga pagar B seperti mana mereka datang tadi, ya. Kemudian pulang mereka ialah secara berperingkat, ya. Tahap 1 tak sama dengan tahap 2. Nanti saya akan sebutkan waktu pulang anak-anak, ya. Okey, perkara ketiga, ya. Ingatkan anak-anak, SOP bila dah masuk kawasan sekolah, anak-anak perlu basuh tangan, ya. Di depan surau ada, di depan parkir kawasan depan surau tu pun ada. Di hadapan tandas blok A tu ada beberapa paip air dan juga di kawasan kantin. Basuhlah tangan, kita ada sediakan sabun di sana, ya. Okey, pakaian anak-anak, okey, ni perkara keempat. Murid akan pakai uniform sekolah ataupun pakaian PJ yang sesuai dan yang selamat, ya. Okey, waktu murid hadir ke sekolah, ya, ialah 7.30, ya. Sebelum 7.30 perlu hadir ke sekolah, tu maksud saya, ya. Pada jam 7.40 PDP akan bermula dalam kelas. Jadi kita akan mengambil masa untuk 10 minit tu untuk susun murid-murid masuk ke dalam kelas dan bersedia untuk belajar, ya. Okey, waktu balik murid tahap 1 Isnin hingga hari Khamis ialah pada jam 12.30, ya. Murid tahap 2 murid akan balik pada jam 1 untuk Isnin hingga Khamis. Dan pada hari Jumaat semua murid akan balik pada jam 12. Okey, yang ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, waktu balik ini, okey, murid datang ke dalam kawasan sekolah dengan SOP yang kita akan jaga. Murid berada dalam kelas juga ikut SOP yang kita akan jaga, ya. Jadi masa murid balik juga, cikgu yang waktu terakhir akan hantar anak-anak ke pagar A atau pagar B, ya. Ikutlah mana yang tuan-tuan dan puan-puan ambil mereka, ya. Jadi saya berharap sangat waktu anak balik, ambillah mereka dengan segera. Kecuali murid tahap 1 yang ada abang atau kakak, mintalah mereka tunggu di kantin. Yang ini sebab kami dah perhatikan sepanjang 2 tahun kita menangani COVID-19 ini, ya. Murid-murid ni kalau mereka lambat diambil, mereka main ni, tuan-tuan puan-puan, berlari-lari dalam kawasan sekolah. Jadi sangat-sangatlah tidak menjaga SOP, bersentuh-sentuh dengan kawan, ya. Jadi sangat berharaplah tuan-tuan dan puan-puan akan ambil mereka secepat mungkin, ya. Okey. Baik, SOP dalam kawasan sekolah juga saya nak sentuh seterusnya. Ingatkanlah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak berkongsi apa-apa barang peribadi. Alat tulis, sudu garfu, pensel pemadam, semua tu, ya. Dengan kawan-kawan, ya. Kalau nak pergi ke tandas pun, pergilah seorang, jangan berdua-dua. Kadang-kadang anak-anak ni ada yang pergi tandas berdua. Masa itulah mereka ambil kesempatan untuk sentuh kawan, pegang kawan, ya. Okey, seterusnya penggiliran, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, ya. Murid tahun 1, tahun 2, tahun 6, murid prasekolah, murid PPKI tak ada penggiliran. Hari-hari datang, ya. Murid tahun 3, 4 dan 5 ada penggiliran. Kumpulan A ialah dalam kalangan murid-murid yang tidak ada adik-beradik. Kumpulan B ialah murid-murid yang ada adik-beradik. Kita akan letakkan dalam kumpulan B. Jadi mulai 21 Mac nanti, untuk minggu pertama, murid kumpulan A yang akan datang, ya. Murid kumpulan B minggu yang seterusnya, ya. Jadi selain ini juga, murid-murid penerima RMT, rancangan makanan tambahan, sama ada adik-beradik ataupun tak ada adik-beradik, mereka ni tak ada penggiliran, tiap-tiap hari datang, ya. Baik. Selain itu, untuk menangani COVID-19 ini, setiap minggu pada hari Selasa, guru-guru akan memilih beberapa orang murid, ya. Ini dia punya panduan ialah 10% daripada kehadiran murid pada hari Isnin, ya, untuk minggu itu. Jadi mungkin anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan dipilih untuk menjalani ujian kendiri COVID-19, okey. Anak-anak tuan-tuan puan akan menerima test kit,
slip jawapan ataupun keputusan. Okey, yang slip itu tuan-tuan dan puan-puan tolong snap gambarnya bagi pada guru kelas, dan slip yang sebenar itu beri pada anak untuk dibawa ke sekolah pada hari berikutnya, ya. Okey, SOP yang lain-lain tuan-tuan dan puan-puan, ya, masih lagi ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah bila sekolah mula beroperasi. Jika tuan-tuan dan puan-puan perlu berurusan dengan pejabat, imbaslah MySejahtera di pintu pagar seperti biasa, dan dengan cepat berurusan di pejabat sekolah dan tinggalkan sekolah dengan kadar segera. Kecuali atas hal-hal keselamatan, ibu bapa dipanggil oleh guru ataupun ibu bapa sendiri perlu masuk dalam kawasan sekolah untuk membawa pulang anak-anak. Okey, itu kita benarkan, ya. Untuk hal-hal lain, contohnya macam tertinggal buku, tertinggal makanan, yang ini kami mohon kerjasama tuan-tuan dan puan, letaklah di pondok pengawal, tuliskan nama anak. Pengawal nanti akan uruskan. Dia akan ambil gambar bagi pada pihak sekolah dan kita akan uruskan barang-barang itu akan diambil, ya. Okey. Jadi setakat ini saja taklimat saya. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, jika ada apa-apa sebarang masalah, mohon berhubung dengan mana-mana guru kelas ataupun kami mana-mana pentadbir. Okey, sekian. Terima kasih. Yang berusaha Guru Besar Encik Muhammad Faisal bin Abdul Majid, Barisan Penolong Kanan yang dihormati. Saya, Puan Asliza binti Awang Sulu, PK Co-Curriculum SK Shah Alam, mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan menyertai kegiatan co-curriculum khusus untuk murid tahap 2 iaitu murid tahun 4, 5 dan 6. Penolong kanan co-curriculum bertanggungjawab kepada guru besar untuk mencapai dasar pendidikan kebangsaan melalui pemantapan pengurusan co-curriculum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan, persatuan dan kelab serta unit badan beruniform. Guru-guru mengendalikan kegiatan atau aktiviti co-curriculum dikenali dengan gelaran guru penasihat. Semua guru akan membantu dan mengendalikan dalam semua kegiatan murid daripada bidang berikut: persatuan, badan beruniform, sukan dan permainan. Semua murid diwajibkan hadir pada hari kegiatan co-curriculum dilaksanakan. Semua kegiatan co-curriculum dijalankan pada hari Rabu bermula jam 2 petang hingga pukul 4 petang. Oleh kerana pandemik COVID, kegiatan co-curriculum diadakan secara online dan makluman terbaru tentang pelaksanaan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Kegiatan badan uniform akan dijalankan setiap minggu, manakala persatuan kelab dan sukan permainan dijalankan secara giliran. Setiap aktiviti dijalankan selama 2 jam mengikut jadual yang akan diberikan. Kegiatan co-curriculum akan dibatalkan atas sebab-sebab berikut, iaitu cuaca buruk, jika sekolah mengadakan aktiviti rasmi dan atas arahan guru besar atau PK co-curriculum. Penyertaan pasukan sekolah dalam mana-mana kegiatan peringkat zon, daerah atau negeri tertakluk kepada persiapan dan kesediaan sebuah sekolah. Sekolah hanya memfokuskan kepada kegiatan tertentu untuk dijadikan program sasaran, dan kita bersyukur sekolah telah dapat melakar beberapa kejayaan yang membanggakan pada tahun 2021 dan sebelumnya. Diharapkan semua murid dapat memberikan kerjasama dan komitmen, terutama dengan bantuan ibu bapa dan penjaga, untuk mengharumkan nama sekolah melalui pelbagai kegiatan co-curriculum, dan penghargaan ini akan dimasukkan ke sistem PAJSK untuk direkod sebagai bukti penyertaan murid-murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Guru Besar dan Barisan Pentadbir
SK Shah Alam. Saya Puan Aizan Ai binti Muhammad Junid merupakan guru penolong kanan pendidikan khas di SK Shah Alam. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat kembali ke sekolah bagi sesi persekolahan tahun 2022 yang akan bermula pada 21 Mac 2022 ini. Okey, sedikit maklumat tambahan. Bagi murid pendidikan khas ataupun murid PPKI, kita akan bersemuka mulai 21 Mac ini daripada murid tahun 1 hingga ke tahun 6. Dan jadual persekolahan akan dikongsikan di grup WhatsApp pewaris yang sedia ada. Okey, yang kedua, bagi murid baru, saya ingin mohon ibu bapa dan penjaga untuk membuka akaun BSN atas nama anak bagi tujuan pembayaran allowance murid khas ataupun EMK. Mohon perkara ini dibuat dengan segera supaya anak ini ataupun murid tidak keciciranlah pada tahun ini. Okey, itu saja daripada saya. Dan saya mengharapkan semua anak-anak dalam keadaan sihat untuk memulakan sesi persekolahan kita akan datang. Sekian, terima kasih.